Halo, Assalamualaikum. Ya, Puan. Apa khabar, Puan? Puan daripada mana ni? Daripada Malik. Puan okey ke ni? Okey ke tak okey ni? Siapa ni? Ya? Siapa? Saya tak dengar suara Puan. Tadi siapa? Hello? Hello? Aha. Dengar? Dengar. Ni baru dengar. Okey. Ya. Puan nak cerita apa kat saya ni? Apa dia? Apa yang Puan nak cerita kat Hello? saya? Ya. Saya dengar. Halo, Puan. Suara saya dengar jelas tak? Hello? Saya Ha, dengar ni. dengar jelas ke tak jelas Dengar? suara ni? Jelas. Okey. Baik, silakan. Berkenaan dengan anak ni. Saya tak tahu. Hmm, Saya tak tahulah sebab tak nafikanlah dia daripada keluarga yang broken lah. Siapa tu? Anak saya ni daripada keluarga yang broken lah. Maksudnya saya pernah bercerai. Saya pernah uh, dengan suami yang dulu ada anak 5 orang. Tak apa. Dia, Puan tak payah dia cerita. bawa Puan tak payah cerita pasal suami dulu apa semua. Saya nak tahu pasal anak. Apa masalah anak? masalah dia ni macam dendam lah. Sebab saya ni orang kata bangsa berceraian kan. No. Bila Bukan saya yang tu. dah Bukan. tak, Zat. Ni masalah anak ni dia masalah dia apa? dia berpunca dari situ. Saya Sebab tak mau terpunca. Saya nak tahu anak ada masalah apa. yang saya tahu dia ambil barang lah. Barang jenis apa dia ambil. Nak tahu yang Saya tu. tak tahu tapi dia pakai apa macam dapur tu. Isap ganja je kot. Bukan, saya tak tahulah Dapur tu apa botol tu, ke, tapi botol kaca ke, botol kaca. botol kaca nipis ke yang tebal. Uh, Ada hitam-hitam tak? ada hitam. Itu ganja tu. Lepas Ganja tu boleh berhenti kalau sendiri. ganja, Ya. kalau ganja dia kuat makan, kan? Puan tahu. Apa hal Dan ni? dia satu dia berbau, dia bau kuat. Masa dulu saya dapat tangkap dia dekat rumah, jadi saya marah dia. Cara saya marah pula. Untuk pertama kali saya marah, saya akan marah. Untuk kali kedua saya dah tak nak tegur, saya diam. Lepas tu saya jumpa benda tu, saya cakap kat dia, kalau kau buat lagi benda ni, mak tak reda. Sebab mak dah tak larat dah nak layan. Sebab dia pernah, ADK pernah datang rumah kami buat spot check. Tapi saya tak tahu macam mana dia boleh lepas. Masa tu umur dia 16 tahun. Lepas tu dia nak ambil SPM, dia stop. ADK datang. Lepas tu masa ADK datang, ADK kata tak ada. Memang negatif. Saya jadi pelik lah. Dia pernah mengamuk. Last yang dia mengamuk dengan saya bulan 4 kata silap saya. Lepas saya bulan 5. Macam-macam dia cakap kat macam-macam dia cakap kat saya. Saya kata ni bukan dia ni. Dulu masa dia form 4, dia mengamuk, dia boleh pecahkan komputer, dia pecahkan peti ais. Itu memang ketara sangat dah. Itu memang saya tahu dia ambil barang lah. Sebab tu saya nampak daripada cara tu memang saya tahu dia ambil barang. Lepas tu dia pernah masuk lock up seminggu. Saya cakap dengan polis tu buat je urine test kat dia kan. Walaupun dia disabit masa tu kes curi motor. Itu dia lepas sebab tak ada bukti.
Masa tu saya dah cakap dengan polis tu buat urine test. Kalau betul disangkut tak apa saya kata kan. Saya reda saya cakap kan. Biar daripada dia hanyut macam ni. Lepas tu dia kerja, dia ambil SPM dia kerja. Dia kerja, nampak duit dia sebab dia cakap dengan saya, mak abang nak berhenti sebab orang tu ambil ais. Dia cakap kan dia tak nak. Okey saya cakap berhentilah. Saya kerja lain. Lepas tu yang terbaru ni, yang sekarang ni lah. Hati saya syak. Dia memang ambil barang. Saya cakap kat dia, satu je. Mak tak boleh nak kontrol kau dah. Cakap mak dah tak boleh nak kontrol. Saya dah. Mak, hanya dengan Allah je. Saya cakap. Satu je mak nak cakap. Kalau kau ambil, mak tak reda. Kau balik antara dua je. Sama ada kau jadi OKU ataupun... Halo? Saya cakap kat dia. Kalau kau ambil juga barang ni, sama ada kau balik jadi jenazah atau jadi OKU. Sebab mak dah tak larat dah. Dah makan hati sangat dah. Ni dia protes lah ni. Tak nak pergi kerja, tak nak cari kerja. Jadi saya jadi macam tekanan tau. Sampai hati mak. Saya dah tak larat sebenarnya. Sebab tekanan saya sangat kuat. Dengan adik dia nak belajar, saya yang tanggung kan. Lepas tu dengan adik motor dia lagi. Kalau ia pun tak larat, janganlah minta yang tak elok dekat anak. Bapak dia pasangan macam ni. Janganlah yang tu, yang pasal bapak dia tu, tak payahlah sekarang ni anak dia dengan puan. Dia berdendam dengan saya sebenarnya. Relax dulu, bagilah saya nak bercakap. Dengar dulu. Gila saya pula. Puan minta yang macam-macam tu dapat apa? Puan tak reda. Saya tak tahu je. Nantilah. Saya nak tanya. Puan tak reda. Lepas tu minta jadi dia mati. Minta jadi OKU. Apa yang puan dapat? Minta benda-benda tak elok ni. Janji dia tak isap dadah. Je. Oh, asal puan tak minta supaya dia tak isap dadah? Kenapa minta dia matilah? Minta dia OKU lah? Saya dah pernah minta dah. Oh, so nak beritahu yang Tuhan tak makbul minta benda elok, nak minta benda tak elok macam tu? Puan tahu tak? Doa ibu ni doa para wali tau. Saya tahu. Habis tu belagak sangat ke? Minta benda-benda tak elok. Saya nak tanya. Dengar. Saya nak tanya, dosa puan dengan Allah, dosa siapa? Dengan dosa anak dengan puan, dosa siapa paling banyak? Dosa puan dengan Allah, dosa anak dengan puan, dosa siapa paling banyak? Puan tengok, dah tentu-tentu dosa kita lagi banyak dengan Allah Ta'ala. Itu pun Allah tunggu kita bertobat. Puan sedap-sedap je puan minta benda pelik-pelik kat anak. Sebelum tu pun saya banyak. Dengarlah orang sedang bagi tahu. Bukan suruh halalkan buat benda tak kena. Dengar dulu nak bagi tahu. Macam mana hidup kita nak senang? Kita minta benda tak elok. Minta lah elok-elok. Duk minta anak jadi tu jadi ni. Kita buat dosa lagi banyak. Tapi Allah tunggu kita bertobat. Mai time anak, kita minta macam-macam. Sedangkan Allah bagi lesen. Doa kita tu mustajab. Apa saya tak minta benda elok? Oh, minta benda elok saya tak yakin. Saya penat, saya tak yakin. Oh, minta benda tak elok, yakin pula. Ya Allah. Umur budak tu baru 19. Kawan tu baru nak hidup. Baru nak hidup budak tu. Kalau kita ibu tak reda, anak nak pergi mana? Saya nak tanya puan, anak hari ni hidup dalam keadaan ibu tak reda. Mana dah datang berkat dah?
Mana nak datang rahmat Allah? Kunci dia duduk kat siapa? Kalau ya puan anak tu buat silap, janganlah sampai menyumpah seranah minta benda-benda tak elok lagu tu. Takkanlah sampai setakat tu je puan. Saya faham lah puan duduk tempat tu. Tapi dia patut tak kita minta macam tu? Sebab tu kita kena ukur dosa kita dengan Allah macam mana? Dosa anak pula macam mana? Dengan kita. Tak. Ha, Bagi saya cakap pula. Allah, ni saya nak bagi tahu puan. Allah tu pencipta tau. Dia boleh tunggu Saya kita tahu. bertobat. Puan tak cipta pun anak tu. Jangan kita makhluk dengan makhluk, kadang-kadang kita ni mentang-mentang kita ada kuasa doa, kuasa veto, kita minta pelik-pelik. Nanti kau jadi kat anak-anak, yang nak tanggung siapa? Saya tanya puan. Puan minta dia OKU, jadi apa-apa tengah jalan, orang telefon siapa? Saya tanya. Andai kata Allah tak hentikan ujian ni, puan minta dia jadi OKU, jadi apa-apa anak tengah jalan, orang telefon siapa? Bukankah telefon puan? Siapa tanggung? Mak juga tanggung. Dia dah tak ada kesedaran tau. Astaghfirullahalazim. Saya dah cakap lagi. Saya dah mohon dah. Saya cakap. Tak ada orang jahat, tak ada masa depan. Tak ada orang baik, tak ada masa lalu. Kita buat hukum, dia tak ada kesedaran lah apalah. Macam kita tahu semua ke depan nak jadi apa. Kita yang decide. Sekejap. Nak cakap anak saya ni jenis dia. Apa yang saya perasan daripada dia start saya bercerai lah. Saya bercerai, tak mau. Itu bukan isu dia. Cerita sekarang, anak ambil dada. Saya faham. Puan nak cerita pasal laki cerai, satgi anak tu berdendam macam ni. Lah ni puan, saya tak mau macam ni puan. Puan, ini game saya. Isu dadah game saya. Nah, dia tak ada kemena-mengena pasal bercerai, tak bercerai. Dia masalah dia penyakit. Bila dia ambil benda tu, dia tak waras. Betul? Tak waras kan? Ya lah. Dia tak waras. Bila kita cakap, kita nasihat, kita ni pula yang dah tak waras. Dendamkan. Dah tak waras memang macam tu. Pasal puan pergi sembang orang gila tengok. Pergi sembang orang gila. Boleh ke dia dengar cakap puan? Nasihatilah hanya pada yang waras. Usah perbodohkan diri kerana kurang mengerti. Faham tak? Budak tu dah tahu dia tak waras. Kalau orang tak waras ni layan macam mana? Puan layan orang gila macam mana, saya tanya puan? Doktor layan orang gila pun, dia buat acah-acah gila tau. Betul tak? Dah tahu dah anak tak waras, layanlah dengan cara dia. Yang kita duduk bertengkar urat dengan dia buat apa? Pandai-pandailah. Kan? Kalau part ni pun tak lepas, macam mana nak berubat? Ada duit pun tak guna puan. Semua kita main hukum sendiri. Ikutlah rentak dia. Bukan ikut rentak dia minta duit kita bagi. Dah tahu dia tak waras, pandai-pandailah. Kalau saya nak layan emosi puan, lagilah jahanam. Puan pun tak waras juga. Ada pula anak tak waras, kita duk layan sedih bagai apa. Dah tahu dah dia tak waras. Cool lah. You kena cool. Alright. Bismillah. Banyak selawat. Bismillah. Tak apa. Ini adalah pecah tembok yang pertama. Sebab puan, saya tahu puan benci sangat, tak suka sangat, letih sangat dengan dia, dengan letih kehidupan lagi, dengan puan pun tak sihat, betul? Kan? Saya faham lah yang tu.
Tapi anak tu baru 19. Waktu kita usia 19 kita reti buat apa puan? Apa yang kita boleh fikir? Tambahan pula anak tu sangkut isap dadah pada umur 16. Kan? Boleh-boleh ni, andai kata polis boleh tangkap, puan nak serah kat polis ya. Masalah tak dapat. Betul tak? Masalahnya polis tak tangkap sebab tak ada bukti. Sampai hati. Tak apalah. InsyaAllah. Apa kata puan mula fikir yang baik-baik dulu. Doa yang baik-baik untuk anak. Kesian takkan nak bagi dia hidup dalam keadaan tiada keredaan Allah. Sebab tak dapat keredaan ibu. Puan jumpa saya ni bila? Bila puan jumpa saya? Bila jumpa video saya apa semua? Baru tadi. Puan, kalau puan nak ambil rawatan saya, puan ada duit pun saya tak ambil. Saya tak bagi. Anda kata anak tu sihat pun puan torture dia lagi. Tapi puan kena faham dulu. Kena tengok, study dulu. Duit boleh beli ubat kan, puan, tapi tak boleh beli sembuh. Puan kena faham dulu. Kalau bab ni pun tak lepas, macam mana nak buat rawatan? Kita duk menyumpah anak. Kau dia tadi start bubuh tu. Ni anak dekat mana ni? Ada dalam bilik je. Dia pun bukan ada masalah apa pun. Masalah tu je. Tu yang hari tu dia tak mau kerja kat tempat tu sebab ada orang isap ais betul. Dia nak berhenti kan? Dia berhenti. Dia kerja kilau baik. Nantilah. Kerja kilau tu dah elok sangat. Nantilah dengar lah. Saya nak bagi step by step. Puan nak berubat ke saya nak berubat ni? Dengar step by step. Dengar ni. Hari tu anak dia pergi kerja satu tempat tu ada orang isap batu. Lepas tu dia beritahu kat mak kawan dia isap batu. Cik nak berhenti. Lepas tu dia berhenti betul? Betul. Bermakna memang dia nak berhenti pun. Dia takut sebab tu orang tu isap batu. Cumanya dia pergi kilang hari tu. Puan orang ambil barang ni puan lagi tak berubat. Memang lagu tu lah. Dia berusaha dah. Tapi itu yang dia mampu buat pun. Boleh tak kita bertimbang rasa sama? Bersama-sama lah. Jangan main bagi arahan dia. Kita sama-sama lah. Sampai menyumpah bagai anak. Hang tak berhenti benda ni aku tak reda. Hang tak berhenti juga sama ada hang mati ataupun hang cacat. Ya Allah. Dia pergi dekat kawan dia tu balik. Dia berhenti kerja kilau tu. Dia pergi kat kawan dia balik. Dia ada usaha tak? Dia pergi kat kawan dia balik. Dia ada usaha. Dia ada usaha ke tak ada usaha? Dia pergi balik kat kawan dia. Ada usaha ke tak ada usaha? Jawab yang tu. Ada usaha? Kenapa puan berusaha nafikan usaha dia? Tetapi pandang dekat salah dia. Masa dia kerja kilau tu. Puan ni ketegak lah. Saya kata dia ada usaha ke tak ada usaha? Yang saya pelik, kenapa dia pergi balik? Kenapa tak jawab soalan saya? Dia ada usaha ke tak ada usaha? Dia ada usaha ke tak ada usaha? Saya tak nampak usaha. Okey, saya nampak. Tadi puan cerita saya dapat usaha dia sebab dia kerja tempat tu dia minta nak berhenti sebab ada orang isap ais. Itu salah satu usaha dia. Okey. Tu salah satu usaha dia. Tapi puan tak mau tengok. Puan nak tengok tang silap. Nampak? Tak, macam ni. Lepas saya tahu dia dah berhenti kerja tu kan. Dia kerja kilang. Lepas tu saya jumpa lagi benda tu. Yalah. Yang ini lagi besar benda tu. Sebab tu saya cakap kat dia. Tak apalah.
kenapa perlu lagi ada benda ni? Masa tu saya send Saya apa boleh ni bagi gambar tu kan. boleh saya Jumpa. bagi jawapan. Boleh saya bagi jawapan. Ha. Sebab dia tak pulih lagi. Kenapa dia ambil lagi benda tu? Sebab dia belum pulih. Dah dapat jawapan belum? Itulah saya cakap dia tak boleh lagi. Habis tu, kalau orang tak pulih gout, takkan puan nak katok kaki dia kot? Orang sakit gout, gout tak pulih lagi. Nak pukul kaki dia. Itu saya cari usaha untuk pulihkan tu. Bukan Sebab saya marah tahu. dia. Saya nak bagi tahu cara kaedah kita. Dia tak pernah marah dia. Dengar dulu. Cara kaedah kita rawat orang sakit bukan dengan marah. Bukan dengan menyumpah. Berubat. Mampu Hang kecil manis masuk penjara. Hang darah tinggi, bagi sebat. Hang kena gout, hukum gantung. Mampu Kalau penyakit semua nak buat macam tu, mampu Semua main marah pun. Dah sakit, berubat lah. Berubatnya tidak, marah lebih. Sebab saya cari ubat dia. Saya nak bagi tahu. Saya nak bagi tahu yang tadi puan bukan berubat. Puan hukum dia, puan sumpah dia, macam-macam. Saya nak minta supaya puan faham itu bukan cara dia. Alright. Kalau yang free pun tak boleh buat, macam mana nak bayar? Okey. Jadi, orang sakit bukan kena menyumpah, kena berubat. Tadi pasal puan tanya, pasal apa dia ambil lagi? Sebab dia tak sihat lagi. Okey. Okey, tak apa. Nanti puan tengoklah video-video saya dulu. Puan study dulu. Saya rasa mungkin puan pun dah dapat sikit ke belum? Kau tak dapat langsung? Ada dapat tak? Sebab apa tu? Yang saya cuba nak bagi tahu ni puan dah dapat ke belum? Saya dah dapat dah. Saya baru nak tengok pun. Maksud saya, dah sepanjang conversation kita sembang ni, puan faham tak tujuan saya untuk apa? Apa sebenarnya saya nak sampaikan? Yang pertama, puan ni ada lesen besar. Lesen besar puan itu adalah doa seorang ibu. Yang daripada tadi awal puan cerita pasal puan menyumpah anak, minta anak mati, minta anak lumpuh jadi OKU. Saya minta puan berubah daripada doa-doa pelik-pelik macam tu dekat anak. Bukan nak menghalalkan puan buat benda tu. Mana boleh minta doa teruk-teruk dekat anak. Mintalah benda yang baik. Kan? Bercakap benda yang baik lah. Tak apalah dia tak boleh lagi. Kita bukan berubat dia lagi pun. Lagipun anak tu baru umur 19 tahun. Cuba kita tengok umur kita 19 dulu kita buat apa. Okey. Yang puan nak emosi sangat ni, bukan dapat apa pun. Masa tetap jalan sehari 24 jam ke. Anak hak tu juga bukan tukang bin pun, anak tu anak kita juga. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab tu saya tak bagi puan cerita hak yang benda-benda tak ada kena-mengena. Ini bab dia. Orang terlibat dadah bukan sebab masalah keluarga. Dia masalah kesihatan. Dapat? Okey. Kau puan perlu tengok video-video tu. Saya rasa puan tengoklah study dengan video tu. No? Janganlah puan, kesian kat budak tu. Duk minta macam-macam. Itu rezeki Allah selamat tu. Polis mai tak kena. ADK mai tak sangkut. Puan punya target nak bagi dia masuk dalam kan? Itu je yang saya dah tahu dah. Tahu nak buat macam mana tu. Dah tahu dah. Puan. Sebenarnya hidup ni kita tak boleh lepas tangan. Tak boleh lepas tangan. Masalah tu masalah kita. Bukan masalah negara. Itu masalah kita. Dan Allah tak izin pun anak tu masuk dalam. Settle bahagian kita dulu.
Apa dia? Doa puan tu. Guna dengan perkataan yang baik untuk anak. Puan start doa yang baik untuk anak. Dia tak waras. Yang dia buat pelik-pelik tu sebab puan faham kan tak waras kan? Tarik nafas. Bagi tenang. Istighfar banyak-banyak. Selawat. Okay puan? Allahu Akbar. Ni kalau saya tak call ni lagi teruk jadi ni. Lagi menggila jadi ni. Tengok gaya-gayanya lah. Tengok gaya-gayanya lah. Ni rezeki saya call. Saya marah dia tak adalah saya maki-maki dia apa semua. Lepas tu? Cuma saya banyak diam. Saya diam. Saya diam, saya protes dan diam. Tapi saya jalankanlah tanggungjawab sebagai seorang ibu dia minta makan dia. Cuma kalau dulu orang kata beristilah bersuap, sekarang ni sekadar masak dan tidak hidang. Saya cuma cakap dia kalau nak makan dekat luar. Tak apalah, takkan nak bersuap kan. Menunjukkan saya protes dengan sikap dia. Saya minta itu puan cara saya. Saya minta puan doa yang baik-baik. Puan jangan minta doa macam tak sah ni. Geram saya dengar. Dulu masa saya tahu dia start mula terlibat, saya tunjukkan rasa kasih sayang. Saya tahu saya rasa saya bersalah sebab yelah, saya dulu masa saya ibu tunggal, saya abaikan dia. Saya mengaku tu sebab saya ialah percaya rezeki kan. Saya lebihkan orang lain. Itu saya mengaku. So, bila jadi macam ni, saya pun muhasabah diri saya juga. Saya kata ini mungkin teguran Allah pada saya. Saya muhasabah. Saya cakap dengan Allah. Betul ini dugaan untuk saya seorang ibu. Saya redha. Saya cakap. Untuk apa? Hari-hari saya doakan hidayah untuk dia. Saya tak minta lain. Saya tak minta kaya. Alah. Saya tak minta senang. Dah. Hidayah je. Adah. Saya bagi pesan tak sah, jangan duk minta celaka sudahlah dekat anak tu. Nah. Duk tak minta kaya, tak minta apa. Sedang deal apa dengan Allah. Puan nak deal apa lah ni? Nak minta-minta je lah. Tak nak kaya, tak nak tu, tak nak ni. Minta apa dia puan nak sudah. Tu selalu minta apa yang tak mau. Kan? Sehari kita salah minta, sehari apa tak ada. Okay. Yang saya rasa kecewa sebab dia cari kawan dia balik. Itu yang saya rasa kecewa. Tu saya tanya dia. Dua pilihan. Kenapa, kan? Sama ada dia tak jumpa kawan dia ataupun dia mati. Puan nak mana? Puan pilih mana? Dia tak jumpa kawan dia. Dia jumpa kawan dia, dia hidup. Tak jumpa kawan dia, dia mati. Puan pilih mana? Tak jumpa kawan dia mati. Puan pilih mana? Jumpa kawan dia hidup. Puan pilih mana? Saya tak jumpa kawan dia lah. Tak jumpa, puan nak dia mati lah. Tak jumpa kawan dia. Puan nak dia mati lah. Tak apa. Lepas tu dia terus-terusan maki saya. Bukan, patut puan tanya kenapa tanya soalan tu. Patut tadi tanya saya kenapa tanya soalan macam tu. Ni asyik minta anak mati daripada awal tadi sampai keluar minta anak mati. Sebab tu Allah tak mati kan. Puan, kalau mereka tak dapat barang ni saya pun tahu kenapa Allah tak makbulkan doa-doa buruk saya. Sebab saya tahu ada hikmah sebaliknya. Okey, tak apa puan. Saya rasa puan tengok dulu video-video saya apa semua tu. Okey? Tengok dulu video-video tu. Saya tak rasa puan nak ambil tahu apa-apa daripada saya. Puan cuma nak luahkan perasaan saja. Jadi, saya cuba nak terangkan sesuatu tapi puan tak nak. Puan nak cerita je. Puan tak nak penerangan apa-apa. Saya berusaha nak terang. Tapi you tak nak dengar apa yang saya nak terangkan, apa yang saya nak bagi tahu. Sebab you dengan kepercayaan you. So, nanti you study dengan video yang saya bagi tu. Andai rasa kecil okey, WhatsApp saya semula.
Saya nak tengok you punya mood macam mana lepas ni. Boleh puan? Saya tak rasa puan nak dengar apa yang saya nak beritahu. Saya tak rasa puan nak benda tu. Alright. Rasa tak ada apa-apa lagi puan Puan study lagi video tu. Okay. InsyaAllah. Assalamualaikum puan.